RAM? Yes, doktor. Okey, RAM ada. Pewarna tak ada? Tiba yang nanti. Ada doktor. Ada. Pewarna ada. Pewarna ada, okey. Zarif Nur Aiman. Sekali kena buat macam ni, kena check juga. Okey. Section 2. Oh, section 2 semua dah ada. No, okey. Yang dipanggil lah sampai. Zarif belum Zarif tak ada Zarif tak ada Ya. Dia ada ikut parlimen. Okey, Zarif ada ni kan? Ada okey. So Zarif ada parlimen Ya, doktor. Okey. Okey, terima kasih lah. Ada sekali saya nak kena buat macam tu. Okey, saya ingat saya nak pergi kuliah dulu. Okey, saya still ada matikan Jadi dah berubah tapi belum ni. Kalau ada yang tak faham, kena beritahu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dah baca kitab Al-Fatihah kan. Selamat petang pada semua. Okey, yang ini sambungan yang lepas. Saya ingat saya pun nak chapter 3 ni cuma habis ni, lepas tu kita stop lah. Tapi hari ni ini pun clipping. So clip lah. To window viewing pipelines, windowing concept, clipping window to viewport transformation, clipping algorithm. Okay, ini lagi satu lah matematik lah. Elimination of the part of screens outside a window or a viewport. Okay, clipping algorithm. Any procedure that identifies the part of the picture that are either inside or outside of a specific region. Okay, so ini window. Sekarang saya tengah buka saya tengah present. Awak nampak tak? Nampak. Okay, so this is window lah. Window kita punya PC kita nak display. We want to display lah. Sekejap. Perlu rakam ke tak perlu rakam? Perlu. In case kalau nak Okay, this is window lah. We imagine this is window for window in our PC lah that you want to display. Okay, so just only in this area will be displayed in your computer. Offset from this window, okay, we will not display in your PC and will be erased lah. Okay, so how we identify the line yang akan clip lah, yang akan overlapping, yang akan dipotong kat sini lah. So let's say this line. Okay, this line is actually over from the window. So kat mana yang dia akan potong? So kadang-kadang kita ada gambar kan, kadang-kadang muka half saja yang display kat TV, nampak kan? Jadi kat mana kita akan bermula gambar tu nak dipotong. So kita calculate lah. Very simple calculation. Kita ambil line aja, contoh-contoh lah. At least kita tahu konsep lah macam mana dia buat. Bagaimana software kalau kita nampak kan, kadang-kadang dia potong, alamak dia potong sini, kita pakai angle tu macam mana dia potong. So sebenarnya kat situ ada program yang dibuat oleh orang-orang SA ni. Hebat juga orang SA ni buat ni kan. Anda adalah software engineer yang akan fikirlah benda-benda ni. Macam mana game tu tiba-tiba terbang ke part sebelah tak nampak kan. So yang display yang dikalkulate kat sini lah. Saya nak buat lah.
For the image below, consider which line and point should be kept and which one should be clipped. So based kepada X and Y juga. Okay, for two viewing transformation, clipping algorithm can be applied in two ways. World coordinate clipping, only the content inside the window are mapping to device coordinate. Ataupun viewport clipping, first complete feature is mapping to the device coordinate and then clip against the viewport boundary. So kita akan habis pada boundary lah. So tapi kan kita nak, kita belajar, nanti kita akan clip habis pada boundary. On raster system, clipping algorithm are often combined with scan conversion. Some of the clipping algorithm used on raster system: point clipping, line clipping, area clipping, curve clipping, tag clipping. Okay, raster system lah. Okay, so bila kita nak, if you when we want to clipping, so we must understand about this area lah. Okay, is it a point X and Y is not clipping if X greater than window Vx minimum lah, V window X minimum and less than window X maximum, and Y is greater than or equal Y WY window Y minimum and less than window Y minimum. So kat sini kita tengok ada YW, okay, YW, Y for windows, okay, and we have Y window minimum and we have Y window maximum, and also we have X window, bawah ni X window ni, and minimum and X window maximum. Okay, so dia ada beberapa point, ada area lah yang we consider. So let's say this one is dia akan clipkan this area lah, P1, P4, P10 tengok 4, 3, 7 okay, clip, dia akan clip area ni, dia akan clip area ni, okay, area ni lah yang dia akan clip. Okay, line clipping, kita belajar tak simple aja, kita ambil yang lain Ada examine the endpoint of each line to see if they are in the window or not. Kita cuma nak check, examine ataupun kita nak periksa end of point line within area of window or not. So, okay, kalau the situation both endpoint inside the window, so kita tak, we don't clip. So macam ni, case macam ni, kita tak potong lah. One endpoint inside the windows and outside window. Okay. Dalam case ni, okay. So dia satu kat dalam, satu kat luar. So kita akan clip lah. Kita akan buang lah. Kita akan buang dan display yang kat dalam je. Okay. Dan yang ini kita akan buat. Okay. So both endpoint outside the window. Kalau both outside the window, solution ni kita tak tahu. Kita tak buat lah. So, sebab kita tak tahu dia titik, so kita tak boleh nak cari. For this case lah. Okay. So test a given line segment to determine whether it lies completely inside the window or it lies completely outside the window. If both tests fail, perform intersection calculation with one or more clipping boundary. Okay. So, kalau kita ada satu line, kita test a given line to determine whether inside the window or outside the window. Let's say outside lah. So kita tak buat apa-apa lah. Kan? Memang kita tak akan display lah. So kita akan buat, kalau dia outside the window, inside the window, kita tak buat. Kan? Kalau dua-dua ni, dua-dua kat bawah, dua-dua outside the window, so kita tak buat. Kalau dua-dua titik dua-dua titik ni, start and end ni kat dalam, so kita pun tak akan buat clipping.
Tetapi kalau yang case ni, kalau dia kat luar, dua-dua kat luar, kita akan klik. Kalau yang satu kat dalam, okey, tadi tersilap. Kalau satu kat kalau dua-dua kat luar, kita akan klik. Okay. Kalau satu kat luar, satu kat dalam, kita akan klik. Dan kita akan hasilkan ini artinya. Kalau macam ni banyak line, kita cuma hasilkan yang kat dalam je, yang nampak di dalam je. Dia will display the line in Windows, inside the Windows. Okey, maksudnya gunakan this concept, brute force line clipping. Okey, so yang ini maksudnya garis yang merah ni kita tak akan tunjukkan lah dalam window kita. Don't clip line with both endpoint within the windows. Okay, dua-dua dalam ni tak lah. For line with one endpoint inside the windows and one endpoint outside the window, calculate the intersection point using the equation of the line and clip from the point out. Okay, so kita sebenarnya kalau line ni dua-dua ada kat luar, patutnya kita boleh cari sebab mana point dia lah yang bertemu dengan kita punya X dan Y. Tapi for exercise yang kita untuk pelajaran ni, kita cuma akan fokus kepada line yang satu kat dalam, satu kat luar. Okay, for line with both endpoint outside the window, test the line for intersection with all the window boundary and clip appropriately. So maksudnya di sini ialah, kalau you nampak ni, if you see this one, actually outside ni kan. The point dia ini outside. So kita akan, we want to find the point intersection with the boundary of the windows. Kat sini lah point yang akan intersection, yang bertemu dengan kita punya boundary lah. So kita akan cari point baru lah. So dia kata, for line with both endpoint outside the window, test the line for intersection with all of the window boundary and clip appropriately. So kita boleh buat lah kalau dua titik kan. However, calculating line intersection is computationally expensive because a screen can contain so many lines. The brutal force approach to clip is much too slow lah. Lambat lah. Okay. Tapi kita cuma nak belajar konsepnya. An efficient line clip algorithm, the key advantage of the algorithm is that it vastly reduce the number of line intersection that must be calculated. Okay. Okay, tadi tu ini Windows. Ini Windows. Kita kena pasti kat region mana dia. So dia ada region. So region ni dia ada 4-bit region code. Yang ni you kena ingat lah. Okay, of course saya ingat, you kena ingat lah. Cohen Sutherland. So ini salah satu yang popular lah, yang very famous. Cohen ni. So Cohen ni dia punya teknik dia membahagi by region. So kita nampak ada berapa region? Ada 9 region. So the window region ni adalah 0000. Ini asas 2 So 000 kosongan semua. So region, dan dia menggunakan konsep ni, top, bottom, left, right, left. So kalau kat sini left dia bukan left lah, dia right. So maknanya left dia kosong lah. Tak on lah, kosong lah, not true lah. False lah. Okay. So right dia true lah, sebab dia right, so jadi satu lah, right satu. Dia adakah ada bottom? Not bottom. Kosong. So dia top. Jadi 1010. Awak kena ingat ni. Top, bottom, right, left. Top, bottom, right, left. Okay. So yang ini adakah dia left? Tak. Adakah dia right? Tak. Adakah dia bottom? Pun tak. Adakah dia top? Ya, dia top. So ini 1000. Jadi ini 1000.
1000, kalau yang ni 1010, 1010. Tapi sebenarnya dia satu one gunakan konsep ni lah. Bukan perduaan, dia gunakan konsep on off, top, bottom, right, left. So kalau perduaan dia ni lah. So and so dia konsep on or off. Yang ini okey tak? Boleh faham tak? Boleh? Boleh lah kan. Boleh. Yang ini senang kan gunakan konsep ni. Top, bottom, right, left. So kat sini top, bottom, ni bottom lah. Top bukan top, dia bottom. Ada left bukan. Left bukan. Dia kat tengah ni. So kat tengah ni kalau you kena ingat, kat tengah ni dia bukan top kan, bukan left. Kat tengah ni dia bukan ni, bukan left, bukan right. So dua bit ni memang tak akan pusing lah. Okay. Every endpoint is labeled with appropriate region code. Okay. Endpoint penting nak kena tahulah region tu, nak kena pastikan kat region mana. So saya pun tak akan minta you yang susah sikit lah. Saya cuma nak kita ambil yang simple je lah untuk kita punya, yang lain sebagai knowledge lah. But untuk calculation atau exam kita ambil yang asas je lah. So Cohen ni yang penting lah, you kena ingat lah, Cohen ni memang you kena tahu lah. Line completely contained within the window boundary have region code 000 for both endpoint, so are not clipped. So yang titik dia, kalau kedua-dua titik ni, kedua-dua endpoint inside the window, so you tak payah clip. Okay, tak payah clip. Kalau yang luar tu kena clip lah. Okay, kalau dia bagi ni, kita kena clip. So kita kena clip lah. Kalau dia dua-dua outside the clip, outside the window, kita tak akan clip. Yang bertemu di dalam, ni je yang kita akan clip. Jadi for case ni ialah point 9 to point 10, point 7 to point 8 je yang kita akan clip. Okay, macam mana caranya? Dia tunjuk. Any line with a common set bit in the region code of both endpoint can be clipped. The AND operation can efficiently check this. AND operation lah, gunakan AND operation. Ni kita check lah sama ada dia di keluar. So merah ni pun tak, merah ni pun tak. So yang luar tak, senang kata yang luar tak lah. Okay, line that cannot be identified are completely inside or outside the window may or may not cross the window interior. These lines are processed as follows. Compare an endpoint outside the window to be boundary. Choose any order in which to consider boundary, left, right, bottom, or top, and determine how much can be discussed. If the remainder of the line is entire inside or outside the window, retain it or clip it respectively. Okay, otherwise, compare the remainder of the line against the other window boundary. Continue until the line is either discarded or a segment inside the window is found. We can use the region code to determine which window boundary should be considered for intersection. To check if a line cross a particular boundary, we compare the appropriate bit in the region code if it endpoint. If one of these is a 1, then the other is a 0, then the line cross the boundary. So ini cuma nak check lah, dia nak kita tentukan formula nak check boundary ke tak. Consider the line P9 and P10. Okay, kita tengok ni. Contoh P9 and P10. So, start at P10. From the region code of the two endpoint, we know that the line does not cross the left or right boundary. Okay, dia tak left or right boundary. Left or right boundary. Calculate the intersection of the line with the bottom boundary to generate point P prime, P10 prime. Okay, so
Sebab kenapa kita nak calculate sini? Sebab kita cuma nak display antara P9 dengan P10. So, kita tak akan display sampai P10. Kita hanya display sampai P10 prime. Iaitu sampai bersilang dengan Y minimum. Okay. The line P1 to P10 prime is completely inside the window, so it retains. So, kita nak kekalkan lah. Nak display dia lah maksudnya. So, consider P7 to P8. P7, P8 kan. Dua-dua titik di luar Windows. Tapi dia cross. Kan? Kalau kita matikan 001 dengan 010, dia akan ada satu lah. So, dia akan ada overlapping di sini. Consider the line P1 to, okay, start at P7. From the two region, code of the two endpoint, we know that the line cross the left boundary, so calculate the intersection point to generate P7. Okay. Bagaimana kita nak generate? Saya tadi terlupa nak terangkan. Bagaimana kita nak tengok yang P7? Kalau nak tengok P7, kita akan dapati nilai X-nya ni tetap. Nilai Y, kita dapat nilai Y. Kita akan tengok nilai X ni kat sini. Contohnya kita boleh gunakan ni lah. Titik ni X tu tetap. So kita nak tahu kat mana bersilangnya Y. Kat sini kita dah dapat point dia, titik dia. Nanti kita akan tengok contoh. Kita lebih jelas lah. So kita akan tengok ni kat sini ada X dengan Y. Kita dapat figure. Okay. So kita akan kira kecerunan. Kecerunan P7 dengan P8. Okay. Kita dapat formula kecerunan. Adalah sama dengan kecerunan P7 dengan P7 prime. So, itu yang kita boleh cari nilai dia. Sebab kita buat kesamaan tu. So, intersection point with the boundary are calculate, consider. Okay, dua titik point lah. 1, 1, 2. So, kita calculate. Then we coordinate intersection with the vertical boundary. Then we calculate using formula ni balik. Formula sama lah. Y sama dengan Y campur M. MX kan. MX. So, X boundary tolak XY. So, kita nampak lah. Where X boundary can be set to either X minimum or X maximum. Okay, nanti kat sini ni, ini dia cuma nak cerita tentang bagaimana formula ni dapat lah. So, the X coordinate intersection with the horizontal window boundary can be calculated using X equal to X1 plus with Y boundary minus Y divide with M lah. Where Y boundary can be set to either Y minimum or Y maximum lah. The slope and can be calculated as M lah. Ini formula yang sama. Ini Y2 minus Y1 divide with X2 minus X1. So, ini contoh. Contoh, let ABC be a rectangle window with A 2020 and B 1920, C 1970, and D 2070. Okay. Find the region code for the endpoint. Use Cohen-Sutherland line clipping algorithm to clip the window line. So P1 to P2 and Q1 to Q. So they in this question giving two line lah, P1, P and Q. So dia bagi titik lah. And dia bagi Windows. So bagaimana formula nak buat lah. Okay. Bagaimana kita nak selesaikan masalah tadi? Sebelum kita nak contoh tadi, saya rasa jelas kan apa yang kita nak cari. Maksudnya kita nak cari kita nak cari titik silang antara dua window tersebut. Okay. Ada tanyaan tak? Okay. Kalau tak ada, saya akan tengok exercise tadi lah. Bagaimana kita nak selesaikan. Contoh selesaikan exercise tadi.
Okay, kita refer balik. Okay, kita refer balik ni. A 2020. Okay, so kita akan lukis wajah lah, kan? Okay, A, let's say, awak kena lukis macam tu. So A 2020. Katakanlah ni, okay. Ambil berapa ni? 10, 10, 20, 30, 40, 50. Sekejap, saya dah rakam dulu. Okay, alright, okay. Doktor buka slide ke? Buka. Okey. Tak nampak ke? Tak betul. Doktor tak share. Okay. Okay, terima kasih. Yang Teguh. Saya keluar balik tadi sebab saya nak endkan record. Kalau tak ada nanti pesan kat Google. Okay. Kita kembali tengok Okay, we go back to this exercise. Okay. So back in this question, A 2020, B 2020, 7020 and 2070. Then we plot this line ni lah. So untuk memahami itu, okay, ini 10, 2, 20, 30. Saya tulis ni 1 ni mulai 10 5, 6. So saya anggarkan. So 20, 20. So area kat sini lah. Okay, ini Y, ini X . So 20, 20 kat sini. Bukan. Inilah 20. So ini adalah A. Okay. Kemudian 90, 8, 9, 10. Okay, 90, 90, 20. Okay, sini. Okay, 90, 20. C, 90, 70. So anggarkan di sini 90, 70. 7 Ini 9. Okay, 90, 70. C, 20, 70. 20, 70. So, screen yang kita nak display lah macam ni. Lebih kurang lah contohnya tu. Okay, ini D. Okay. Dan line tu lah P1, P2, 10, 30. 10, 30 di sini. 30. 10, 30 di sini. Ini P. Okay. And then P2 is 80, 90. 80 kat sini kan. Tadi 9. 80, 90. 70, 80, 90 di sini. So lebih kurang P2 kat sini. So garis ini kalau disambung macam ni. Q1 10, 10. Okay. Q1. Okay, Q1. Q2 is 70, 70. 4, 5, 6, 7 kan. 70, 60. 60 kat sini. Okay, lebih kurang Q2 So lebih kurang macam ni. Lebih kurang lah. Kalau tegak lah lebih kurang. Okay, so kita nak cari. Okay. Kita nak cari, nak potong titik ni. Titik silang ni. Titik silang ni. Okay, dan kita nak cari titik yang kat sini. So, using this find, this coherent, so find the region code for the endpoint. Okay, find the region for the endpoint. So, endpoint use coherent line clipping window. Clipping window. So, clipping window ini adalah jadi Q1 prime. Ini P prime. So, kat sini kita nak cari. Okay. So, kita akan cari base kecerunan ni, calculate yang ni. So, kita dapatlah kecerunan. Macam mana kecerunan dia? Q 60 tolak 10 bahagi apa? 70 minus 10 equal sini. Berapa ni? Q1. Q1 berapa? So
So ini 20 kan. So kita ambil 20. Kita Q1 prime ni kita dah dapati titik apa? X ialah 20. So 20, Y adalah Y prime lah, Y apa namanya. So Y tolak Q1 berapa? 10. Tolak 10 sama dengan X berapa? 20. Sebab A kan, nampak A. A tadi 20. So dia akan A 20. Jadi X ni adalah 20. 20 tolak plus 10. Boleh selesai kan? So kita akan dapat nilai Y nanti di sini. Okey. Boleh. Begitu juga dengan sini. Yang ini kita dapat titik ni, kecerunan ni kita akan kecerunan sini. Okey, sama kecerunan ni. So kecerunan ni. Okey, kita dapatkan satu kecerunan di sini formula sama dengan kecerunan antara ini dengan ini. So dapatlah kat sini. Lepas tu gunakan kecerunan yang satu lagi ni, kotak ni sama dengan kecerunan ini dengan ni. Yang B pula 2. B. So you akan dapat nilainya nanti. Okey, saya ada solution. Contoh ni. Okey, 80. Ini cantik sikit lah buatnya kan. Ini buat masa tak kelas tu kalau tadi tu. So, tapi tak apa nampak. Okey, so this one. You gariskan dia. So dapatlah 70. Ini sebab dia gunakan cantik sikit lah. Fokuskan tadi tu pakai tangan. So this one 10, 20 kat sini titik. Okay, 10, 20. Okay. So Q1 potong bawah. Bila Q1 potong bawah kita tahu ialah Y-nya 20. Di sini Y-nya dapat 20. X-nya yang kita nak cari. So kena tulis lah X-nya berapa. So in this case kat sini berapa? Q prime ialah X ni kita nak cari lah tu. X prime Y dia Y 20. So ini yang kita tulis dulu kalau nak baca In this case okay, X dapat P prime berapa? P prime is 20 Y P lah P1 prime. Nanti nak cari. Yang ini koordinatnya W. Okey, X tak ada. X kita don't know lah. X kita nak cari lah. X P2 S P2 prime. Okeylah, P2 prime P2 prime sebab yang pertama ni mesti X kan. Tadi Y ni apa? Y ni 70. So, kita cari lah. Kita bagilah kedudukan dia. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Plus. Boleh doktor. Boleh nampak Yang lain tak nak cakap Okay, faham ke? Faham Okay. So boleh? Okey doktor, okey. Okay. Boleh So, doktor. boleh. Kita gunakan ni lah. Check the line P1, P2. So kita dah dapat tadi tu. Dan kita klik window is 0. So kita check lah line P1, P2 kat mana.
So as a flip window 0 and P1, okay, the window, the area code P1 is 001. Okay, P1 kat 001. P1 kat 001. Okay, then P2 at the top of the clear window is area code is atas ni. P2 kat atas. Okay. Let logic and area code, okay, N1 dia akan bersilang dengan P1 dan P2, so dia akan jadi 00. Since the logic and operation for P1 P2 is 00, P1 P2 line partially inside the windows. Okay. Ini cara kita nak menguji. Ini kita cara nak menguji. Okay, ada tak dia inside kat window ke tak? Kalau dia memberi jawapan tak memberi jawapan kosong-kosong, maka kita tak boleh buat. Sebenarnya ini kalau kita nak uji lah. Kalau dia tanya line ni perlu tak? Contohnya kalau saya ada line ke atas, line tegak ni kan. Okay, line tegak. Okay, line ni. Mana line yang 001, kita pointkan P2 ni. P2 ni kan. P3 dengan P4. Okay. Rasa kalau ada itu P3 dengan P4. Perlu tak kita buat clipping? Okay. 0100 dengan 110. Okay, kita nampak 1000 dengan 0001. Kalau kita end-kan dia 0 dengan 1, dia akan jadi kosong juga kan. Kalau case ni tadi, dia kata kalau jawapannya ni kosong, so partly inside the window. Now find the location. So, sekarang ni kena find location. Okay. Ataupun you sebenarnya kalau nak nampak, dia buat ni. Kalau dia buat ni memang dia memang kat window sebenarnya. Okay. So formula ni sama. Gunakan ni. So saya dah tadi lah 90 tolak 30. Kes ni 90 tolak 30, 80 tolak 10. So you dah akan dapat dia punya nilai dia. You akan get the ni tolak 10. Okay, dapat 60/70. Okay. And then you cari yang saya tunjuk tadi. Okay, you ambil mana satu. Let's say ni kita nak cari Y ni. So 20. Okay, you boleh tengok 20 P1 tolak 30, 20 tolak 10. Okay, for this case dia ambil yang atas. Okay, dia ambil Y yang atas, 90 tolak Y1. So dia ambil ini 90 tolak Y1. Okay, lepas tu 80 tolak 20. 80 tolak 20. So 80 tolak 20. So awak boleh juga dapat dengan guna formula atas atau bawah ni boleh dapat yang sama. Ataupun awak boleh juga dapatkan gunakan formula yang atas ni tadi dengan PI atau Y1 ke Y tolak 30, 20 tolak 10. So ada dua cara nak hasilkan dan jawapannya sama. Sebab dia punya slope-nya akan hampir yang sama. Kalau awak gunakan tu pun dapat yang sama lah. So yang tu so P2 ni
90 tolak 70, 80 tolak X1. 90 tolak 70, 90 tolak 70, okey, 80 tolak P2, dia tolak 8 P2. Ya, dia tolak X lah. So, akan dapatlah nilai dia. Di mana P2 prime. Okey, boleh tak? Okey, boleh tak? Boleh doktor. Boleh. Anas boleh tak? Boleh kata? Boleh. Hakim? Andy? Andy Ang? Lugesh? Fikri? Boleh doktor, boleh doktor. Boleh eh? Sebab yang ini mudah. Yang ini lebih mudah daripada apa ni? Daripada yang sebelum ni kan. Yang sebelum ni yang ini mudah je sebab kita set ni. Kalau kat atas ni kan, kalau kita nak tentukan sama ada line ni tadi yang ditentukan line ni dekat sini. Okey, kalau katakan ini dengan ni. Okay, line ni ada kat sini. Kat garis ni ya. Contoh ni. 1010 kita end kan dengan 0010. Dia akan jawabnya Doktor, it's like tak, doktor tak share. okay, tak ada. Okey, kalau kita nak tentukan benda ni ada tak apa? Perlu tak kita calculate? Contohnya kalau garis P11 dengan P12. Penguntian, macam mana kita nak bagi ke tak, perlu tak kita nak clipping? Sebab kalau kita endkan kosong dengan kosong akan dapat kosong, satu dengan satu akan dapat satu, kosong akan dapat kosong, kosong satu dapat kosong. Jadi bila ada jawapan satu je, so dia tak perlu clipkan. Tak perlu clipkan. Okey. Tetapi kalau case ni ni kat luar ni. Kat luar P3 dengan P4. Okey. Kat luar dengan P4, kalau kita endkan dia akan dapat kosong. Okey. Kalau sepatutnya kalau dapat kosong, kita kena ada yang lalu Windows. Patutnya ada Windows tu yang kita unknown kadang susah nak carilah. So senangnya kita kena lukis draw. Lukis draw. So kalau kita ada soalan, kita lukis draw macam ni, okay, kita nampak dia masuk. Bila dia kena kat garisan, okay. So you kena buat lah. Okay. Clipping ni mudah lah. Biasanya pelajar boleh sekolah. Soalan apa pun biasanya dia akan main dengan tukar garis. Kalau kita tukar garis, let's say kan, tukar garis ke sini, tukar garis atau ke sini. So you akan sama konsepnya, cari kecerunan. Okay, you samakan kecerunan dan biasa akan dibagi point. So you tinggal cari di sini. So cari titik lah dan biasanya akan dibagi point. So yang ini memang biasanya boleh dapat lah dengan formula cari kecerunan M. Okey. Kalau tak ada, saya nak ulang balik. Hari tu kita ada tugasan
tugasan yang lab hari tu. Apa dia? Brazenham ya. Okay, saya pun dah sebut malam masa kat lab session. Lab untuk lab 3. Lab 3 grafik programming, grafik 3 kan. Ada satu yang kena buat line, tugasan yang kena buat line. Tugasan apa? Brazenham kan. Okay. Ada tugasan lab. Chapter 2 primitive. Commit point, okay. Ya, point, polygon, area. Okay. Tugasan untuk lab Okay, saya nak ingatkan lagi, lab tu kena buat line yang banyak-banyak tu kan. Ada line biru, ada line ni, ada line tegak, ada line sengit kan. So dalam Brazenham line algorithm, okay, so ada dua konsep. Kita cuma nak tentukan sama ada dia bertambah ataupun berkurang. So remain lah, sama ada dia bertambah. Jika slope dia positif, so dia akan naik atas daripada titik awal dia naik atas. Okay. Dan kita akan tentukan nilai Y tu sama ada tetap ataupun bertambah. So kira M dia positif, M dia lebih kecil daripada 1. So biasa dia naik atas lah. So kita nak cari, kalau negatif, slope negatif, dia akan turun ke bawah dan kita akan dapat sama ada dia 50 ataupun dia 49. Sama ada dia bertambah, kan kita nak tentukan 50 tu jadi 49 ataupun tetaplah 50. So kita akan daripada atas dia akan ke bawah. Okay, so itu ada tugasan. Consider the first condition, M lebih kecil daripada 1. So dia sama ada X increment 1 and Y, X memang akan bertambah, increment 1. Y ni sama ada tak bertambah ataupun tambah 1. So dia akan base kepada, lepas tu kan dia ada formula lah. Okay, so gunakan kaedah ni lah. So dalam tugasan tu jika negatif, okay, so plot sama ada nilai Y bertambah. Kalau positif, nilai Y bertambah, hasil dia bertambah. So kita gunakan formula ni lah. Dan contoh ni dia akan nilai bertambah. Awak akan refer kepada ni balik untuk plot lab exercise yang buat line Brazenham. Okay. So dalam lab yang
lab yang lab lain tu. Okay, lab 3 tu. Okay. Lab 3 tu awak kena apply tau. Lab 3 tu yang lain tu. Lain ke kan ada satu lab yang kena buat line tegak ataupun line ni ataupun line yang tegak ataupun line dia sengit. Okey, itu adalah apply nak formula Rosenham tu lah. Okay. So dia akan buat titik 1, 2, 3 konsepnya lah. So awak kena fahamkan nota tu. Macam mana dia buat. So kalau keturunan dia adalah flat, so dia akan ambil yang pertama je tu, formula yang pertama tu yang jadi dia X tak bertambah. So program tu dah buat satu line. So anda kena ubah, kalau line negatif, ubah macam mana nak buat. So saya tanya-tanya ramai yang dah buat. Cuma cuba fahami. Sebab saya tak kisah hanya boleh tanya senior, tetapi kena faham. Sebab nanti kalau dalam ujian ke apa, dia akan katakan, okey, tentukan macam mana nak tentukan line tu. Dia kena apply algoritma tu sebenarnya. Okay. So ujian kita bila? Oh, bukan ni. Oh, bukan yang ni juga. Bukan yang cerita. Yang mana? Algorithm transformation kan? Yang mana? Kan ni. Dah saya pun dah tak jumpa dah. My style, my style. Kreatif. Okay, kita punya test 23.11. Maksudnya dalam sekitar minggu depan So tajuk dia chapter 1 dengan chapter 2 sahaja. Dan saya nak you chapter 2 tu lah. So chapter 2 bagaimana kita nak kira lah garisan ni. Chapter 1 dia penalan je. Chapter 2 yang ada calculation sikit lah. Tapi formula akan saya bagi. Okay? Formula akan saya bagi. Cuma awak kena faham macam mana nak pilih salah satu. Itu pun saya akan bagi. So nanti dalam minggu ni saya akan bagi info ni lah, maklumat bila tarikh sebenarnya, masa kelas ke ataupun masa malam ke, nanti saya beritahu. You all malam ada kelas tak? Tak ada. Tak ada. Ada saya akan beritahu. Cuma awak bersedia lah chapter 1 dan chapter 2. Chapter 2 tu ada calculation, bagaimana nak tentukan titik tu tadi lah. Dia sama dengan lab 3 tu. Kena fahamkan macam mana dia buat titik, next, formula, lepas tu kecurunan. Formula kecurunan. Okay, saya rasa itu aja. Untuk hari ni saya cuma nak ajar tu tadi, nak bincangkan boundary tadi tu. Nak kira Cohen ya. So, ada pertanyaan? Tak ada Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita tangguhkan di sini. Okey doktor.
Lab you boleh hantar. Nanti saya tengok kat outer. Siapa yang dah ready lah. Tapi kalau tak ready lagi boleh sampai saya bagi sampai hujung minggu ni lah. Hujung lepas exam minggu depan ya. Okey doktor. Okay. Kalau tak ada apa, okey kita tambahkan di sini. Kita dengan tapi kurang, Assalamualaikum dan terima kasih. Okey doktor, terima kasih.